Siapa kata Pakatan Harapan Komunis? Timbalan Presiden Persatuan Veteran Angkatan Tentera Tidak Berpencen Malaysia yang dikenali sebagai PVATTBM, Muhammad Yahya berkata pihaknya kecewa kerana bajet 2023 langsung tidak memberi perhatian kepada tuntutan pihak veteran tentera. Apa yang kami kesal, apa yang kita rasa kecewa dengan bajet yang dibentangkan baru-baru ni, walaupun bajet itu tidak mendatangkan apa-apa kesan. Sebab dia lepas bentang bajet, dibubarkan. Bajet seolah-olah mempermainkan rakyat. Rakyat duduk tunggu nganga depan TV, kita tengok segala bentuk. Tiba-tiba besoknya 2-3 hari lepas tu dibubarkan. Maknanya tak ada apa. Buang masa rakyat, buang masa masyarakat kita untuk nak tengok. Orang dah, kakitan kerajaan dah seronok dah, dapat macam-macam bonus raya, dapat apa ujung tahun dapat, tiba-tiba tak ada apa. Jadi saya nak kaitkan kepada bajet yang kami dapat. Daripada apa yang kita minta, kita buat bengkel tuan-tuan dan puan-puan. Kita buat bengkel bulan 7 yang lalu kita buat bengkel 2 hari 2 malam membincangkan tentang apa yang sepatutnya diberikan kepada veteran dalam keadaan sekarang ni lah. Beliau berkata demikian semasa Majlis Dialog Melayu Bermaruah atau Melayu Rasuah Kanga Perlis baru-baru ini. Veteran menuntut allowance pingat jasa Malaysia iaitu bagi anggota yang berkhidmat pada tahun 69 hingga tahun 89. Pihaknya menuntut kerajaan mengiktiraf jasa-jasa veteran yang terlibat menentang komunis tersebut. Siapa yang berkhidmat masa itu? Veteran tak kering uniform, masuk hutan 2 bulan, keluar 2 minggu, masuk balik ke dalam hutan. Mereka berjalan dari Great ke Jeli setiap tahun dengan booby traps yang menanti, dengan peluru yang entah bila nak singgah di kepala. Sewaktu itulah zaman sengsara. Kita minta satu pengiktirafan pada jasa mereka sewaktu itu diberikan sesuatu. Kita minta RM300 sebulan, ujarnya. Menurut beliau, setelah menunggu, akhirnya apabila keluar bajet, pihak veteran amat kecewa. Tak disentuh pun, 1 sen pun tak disediakan untuk itu. Sanggup hati pada tidak berpencen, pelarasan pencen lama dan baharu tak disebut langsung, tiada dalam senarai, keluhnya. Katanya lebih malang apabila seorang bekas Menteri Pertahanan bertanya apa ROI atau Return on Investment yang kerajaan dapat kalau bagi RM300 kepada veteran. Tuan-tuan, tak cukupkah dengan darah dan nyawa yang kita invest untuk negara ini? Menteri boleh tanya apa dia ROI? Bidasnya, menurut Muhammad, PVATTBM mewakili lebih 130,000 veteran. Untuk rekod pada 11 Oktober 2019, semasa pembentangan belanjawan 2020 oleh Menteri Keuangan ketika itu Lim Guan Eng, menyatakan seramai 70,000 pemegang pingat jasa Malaysia akan menerima bayaran sanggup hati secara one-off daripada pihak kerajaan. Kerajaan menghargai pengorbanan dan keperwiraan anggota tentera, khususnya pemegang pingat jasa Malaysia. Oleh itu, bayaran secara one-off sebanyak RM500 akan diberikan, kata Guan Eng di Petik Media. Bayaran tersebut melibatkan peruntukan sebanyak RM35 juta. Adakah ini tanda Pakatan Harapan menyimpan puak komunis seperti yang didakwa oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang baru-baru ini? 15 Oktober lalu, beliau berkata Pakatan Harapan menerima sumbangan daripada orang yang memberi rasuah. Dalam dia ada DAP, ada Parti Orang Melayu, puak tolak Islam, puak LGBT, puak komunis, puak khianat, puak pemberi rasuah dan penerima rasuah. Kenyataan Abdul Hadi ini dibidas oleh bekas ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng yang mencabarnya supaya membuat laporan polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Peliknya, semasa bersekongkol dengan parti-parti BN yakni Barisan Nasional dalam Kabinet Mahyadin dan kemudian Kabinet Ismail Sabri Yaakob sebelum Parlimen dibubarkan Isnin lalu, mengapa Hadi tidak berani berkata BN ada penerima rasuah? Olehnya demikian, saya mendesak pihak polis dan SPRM
mengambil keterangan daripada Hadi dengan segera kerana partinya pernah bersama-sama dengan BN dalam kerajaan. Kemungkinan besar Hadi memiliki maklumat tentang kesalahan rasuah yang melibatkan menteri-menteri BN dan parti-parti BN, katanya dalam kenyataan. Setiausaha DAP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur itu berkata, jika Abdul Hadi gagal membuat laporan polis dalam tempoh 48 jam, beliau dituntut supaya membuat permohonan maaf kepada Yang di-Pertuan Agong dan rakyat Malaysia. Ini kerana penglibatan dengan komunis satu kesalahan yang amat serius dan perbuatan derhaka yang khianat terhadap Yang di-Pertuan Agong dan negara. Sehingga ke hari ini tidak kedengaran Abdul Hadi membuat laporan polis atau SPRM. Bukan Abdul Hadi tidak tahu Menteri Keuangan era Pakatan Harapan kini memegang jawatan sebagai pengerusi DAP yang dimomokkan sebagai komunis itu. Namun berdasarkan kenyataan Timbalan Presiden Persatuan Veteran tersebut bahawa terdapat pengiktirafan Kerajaan Pakatan Harapan terhadap tentera yang berjuang menentang komunis, jelas dakwaan Abdul Hadi adalah satu fitnah selain berbau hasutan. Jom Channel konsisten dengan pendirian bahawa pemimpin yang memfitnah tidak wajar diundi. Noktah. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.